Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid kelas 2 Akrab. Okey, baiklah, hari ini kita akan sambung uh, subtopik yang baru, iaitu kenali unit milimeter dan liter. Okey. Sebelum ni kita dah belajar unit sentimeter dan meter. Kemudian kita belajar unit gram dan kilogram. Kali ini kita akan masuk kepada unit mililiter dan liter. Okey. Jadi apa kaitan unit mililiter dan liter ni? Ialah berkenaan dengan cecair, isi padu cecair. Sebelum ni kita nak ukur panjang, lepas tu kita nak ukur jisim. Sekarang ni kita nak ukur isi padu cecair. Okey, baiklah. Kita tengok muka surat 66 dalam buku teks. Okey. Dia tajuk dia ialah kenali unit mililiter dan liter. Okey. Di sini ya. Kenali unit mililiter dan liter. Okey, jadi dia ialah unit mililiter dan liter ni adalah untuk mengukur isi padu. Okey, isi padu cecair. Okey. Contohnya dalam gambar ini, murid lelaki ni, okey, kanak-kanak lelaki. Isi padu susu ini ialah 1 liter. Okey. Dia tengok dekat mana? Dekat kotak ni, dekat kotak air susu ni, dia ada beritahu bahawa isi padunya ialah 1 liter. Okey, dia kotak yang besar lah ni. Okey, manakala kanak-kanak perempuan ini dia ambil botol air oren. Botol air ini lebih kecil lah. Jadi isi padu jus oren ini ialah 300 mililiter. Okey, ada dua di sini ya. Satu penggunaan 1 liter, satu lagi dia gunakan 300 mililiter. Okey. Okey. Tengok di bawah ni, dia kata 300 mililiter juga ditulis sebagai 350 ml. Yang ni L Yang di belakang dia ni ialah L. Okey, cuma L tu dia macam ada bentuk sikit. Dia ada style sikit di situ lah. Itu ialah cara penulisan dia lah. Okey. Nak tulis L straight je pun boleh. Nak tulis M, L macam tu je pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kemudian 1 liter pula, dia juga ditulis sebagai 1L, 1 liter. Okey, dia punya tulis macam ni. Sorry. Tak cantik pula. Okey, dia tulis macam ni macam tu, L. Okey, itu dia punya penulisan dia lah. Okey, kalau nak tulis L straight je pun tak ada masalah. L huruf besar pun boleh, L liter. Okey. Okey, kita tengok gambar yang bawah tu. Ini dia menceritakan tentang simbol tadilah. Simbol bagi milimeter ialah ml. Okey. Ni L belakang ni Simbol bagi liter ialah L. Okey. Jadi tulis 15 liter, jadi dia tulis macam tu lah. 15. Kemudian dia tulis liter yang L yang style sikit ni. Okey. Okey, baik. Jadi dia tunjukkan antara kita nak cari bacaan dia, boleh dapat dekat botol lotion, dekat shampoo dia ada tulis dia punya isi padu. Sebut isi padu cecair dalam mililiter atau liter. Okey, ini 200 mililiter. Ini pula 1 liter. Okey, jom kita tengok dekat mana lagi kita boleh cari yang ada ukuran ni lah, ukuran mililiter dan liter. Okey, dekat sini kita boleh tengok botol air ni kan. Kat mana? Dekat sini biasanya dekat botol air tu, dekat dia punya stiker tu, dia ada isi padu. Nak tulis isi padu minima atau minimum volume 1500 mililiter. ml biasa je dia tulis 1500 mililiter. Okey. Okey, ini ialah botol besar. Okey. Sebab itu dia guna mililiter tapi nilai dia besar. Okey. Kalau macam botol susu ni pula, cuba tengok dekat mana? Dekat sini.
dia tulis 1 liter. Ini dia tulis dalam bahasa Inggeris lah. Dia tulis 1 liter. Okey. Okey, baik. Dua-dua ni ialah botol yang besar, okey. Botol air minuman botol kosong ni ialah yang besar. Yang ini pun air kotak susu yang besar, okey, 1 liter. Okey, liter ni untuk penggunaan yang isi padu yang banyak lah. Isi padu yang banyak atau besar, kotak yang besar ni dia ada isi padu yang banyak. Jadi kita guna liter. Okey, selain itu, mililiter ni digunakan untuk botol yang kecil, yang macam botol air oren tadilah kan, 350 mililiter. Tetapi boleh juga digunakan untuk botol besar macam ni. Kan, botol besar macam ni, tapi nilai dia besar lah, 1500. Dia bukannya 100, 200 atau 500 mililiter, tapi 1500 mililiter. 1500 mililiter ini, okay, dia bersamaan dengan 1,5 liter. Liter okay, dia bersamaan dengan 1,5 liter. Okay, jadi besar lah. Dia lebih besar daripada botol susu ni. Sebab susu ni 1 liter saja. Okay. Okey, baik. Jadi bekas mana lagi yang kita boleh tengok selain daripada bekas-bekas minuman yang dijual di kedai? Bekas botol air yang kita bawa bekal ke sekolah ke mana-mana pun ada juga ukuran. Ada apa? Dia letakkan ukuran. Contoh macam ni lah. Tengok ni, ada senggatan dekat sini. Kalau kamu perasan, dia ada senggatan. Okey. Dekat sini, dekat sini. Kan, dekat biru ni ada. Nampak? Okey. Jadi di bawah ni dia letakkan mililiter, tak? Simbol ml di bawah ni. Dan sebelah ni simbol ounce. Okey, ounce ni kita tak belajar lagi lah. Tapi ni OZ ni maksudnya ounce. Okey. Okey. Jadi mililiter. Okey, maknanya di sini ialah ada 200 ni. Tak nampak kot ni Ada 200 mililiter, 400 mililiter, 600 mililiter, 800 mililiter. Sampai di sini dia jadi 1 liter. 1 L tulis tu. 1 liter. Kemudian 1,2 liter, 1,4 liter, 1,6 liter, 1,8 liter. Maknanya sampai sini air tu 1,8 liter lah. Okey. Okey, ini antara bekas-bekas yang mempunyai sukatan isi padu cecair menggunakan unit mililiter dan liter. Ini dalam botol ni dia gabung sekali liter dan mililiter. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita tengok muka surat yang seterusnya. Kita tengok alat pengukuran. Okey. Alat yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Okey, seperti yang kita belajar sebelum ni, untuk mengukur panjang kita gunakan pembaris dan pita pengukur. Untuk mengukur berat kita gunakan penimbang, penimbang digital atau penimbang analog. Okey. Bagi pengukuran cecair kita akan gunakan nama dia bika. Okey, bika ni ada banyak jenis lah. Ada banyak jenis ukuran dia lah. Okey, ini namanya bika 100 ml. Dalam muka surat 67 ni, bika 100 ml. Setiap senggatan, okey, 100 ml ni maknanya maksimum dia. Okey, maksimum yang ni. Ini maknanya paling banyak dia boleh isi 100 ml. Kita tak boleh isi sampai penuh kita isi sampai sini je. 100 ml untuk dapat bacaan. Okey, dan setiap senggatan ni, okey. Dia bertambah 20 ml. Okey, sini 20, kemudian dia tambah 20 jadi 40. Tambah 20 lagi jadi 60. Okey, setiap ni dia tambah 20. Tambah 20. Okey. Ini untuk bika 100 ml dan setiap senggatan 20 ml. Okey, maknanya botol bika ni kecil sajalah. Kemudian dia ada bika yang lebih besar, iaitu bika 250 ml.
Maksimum dia 250 ml. Tadi 100, sekarang 250. Dan setiap senggatan dia bermula dengan 50, dia jadi 100. Maknanya tambah berapa? Tambah 50. 100 jadi 150 tambah 50. Tambah 50. Okay, jadi setiap senggatan dia bernilai 50 ml. Dia besar sikit lah daripada yang tadi. Okey, seterusnya, selain daripada bika, kita ada juga silinder penyukat. Okey, silinder penyukat. Dua alat lah untuk kita mengukur, iaitu bika dan silinder penyukat. Silinder penyukat ni dia berbentuk panjang, dia berbentuk tinggi, dia bentuk silinder bulat macam tu dan tinggi. Okey. Dia juga ada beberapa ukuran. Yang pertama, dia ada ukuran 100 ml. Macam tadilah. Tadi dia bentuk dia bentuk lebar. Okey, macam tadi. Macam ni. Dia bika, dia 100 ml juga, tapi dia lebar. So sebab itu dia lebih kecil. Tapi yang ni dia lebih tirus. Silinder penyukat ni tirus dan panjang dan tinggi. Okey, tirus dan tinggi. Maknanya dia kecil je, tapi dia tinggi. Tapi dia ukurannya sama, mililiter. Okey, ukurannya sama 100 mililiter. Okey. Jadi kita jangan kita sangka benda tu kecil, tapi kalau dia ruangan dia besar, lebar, dia boleh dapat isi padu yang banyak lah. Kalau tinggi macam ni, tapi dia punya ukuran dalaman dia tu kecil, dia punya sama juga isi padu dia, sama macam ni, macam tadi itulah. Okey. Okey, ini 100 ml. Setiap senggat ni 10 ml. Okey, nampak daripada 10 ke 20 dia tambah 10. Okey, setiap senggatan tu ialah 10 ml. Okey, dia buat lebih lebih apa panggil? Lebih kecil lah nilai dia. Macam ni kita nak kena, kalau yang macam tadi tambah 20 kan. Jadi kalau kita nak tambah 10 kita dah susah lah nak buat ukuran. Tapi kalau kita nak ukuran yang lebih jitu, kalau 10 ml, kita gunakan yang ni. Ukuran dia lebih kecil, dia pakai 10. Dia ada lagi lebih kecil. Macam-macam ukuran dia ada. Okey, kemudian dia ada juga silinder penyukat 1 liter. Ini lebih besar lah. Okey, lebih tinggi dan besar. Okey, kerana dia boleh ukur sehingga 1000 ml. 1000 ml ni sama dengan 1 liter. 1 liter, 1 L sama dengan 1000 ml. Okey, 1 liter sama dengan 1000 ml. Okey, balik dia besar lah. Tadi 100, ni 1000. Okey, jadi setiap senggat ni, dia naik daripada sini ke sini ke sini ni, ialah 100 ml. Okey, 100 ml setiap senggat ni. Jadi bayangkan, yang tadi ni 100 ml je paling maksimum. Yang ini setiap senggat dia 100 ml. Jadi dia lebih besar daripada yang tadi. Okey, setiap senggat ni je dah 100. Maknanya satu penuh air ni sampai maksimum 100 ml sini boleh isi dalam silinder 1 liter ni setakat bawah ni saja. Okey, jadi kena 10 kali isi baru penuh sampai 1000 mililiter. Okey. Okey, jadi itu saja kita nak belajar hari ini, iaitu kita belajar unit yang digunakan dalam isi padu cecair, iaitu mililiter dan liter. Mililiter untuk ukur benda yang isi padu yang sedikit lah, isi padu cecair yang sedikit, manakala isi padu yang lebih besar kita gunakan liter. Tetapi isi padu yang besar pun boleh guna mililiter, tapi dia punya angka akan jadi besar lah. Macam tadi kan 1500 mililiter, dia akan jadi besar. Okey, kemudian kita ada juga alat pengukuran, iaitu alat pengukuran bika dan silinder penyukat yang pelbagai ukuran. Okey, ada yang kecil, ada yang besar. Okey, jadi itu saja. Kemudian cikgu minta kamu buat latihan dalam muka surat 67 ni.
Buat latihan nombor 1 dan nombor 2 ni. Okey, itu mudah saja. Okey, esok kita akan sambung pengukuran, kita sambung untuk cara menyukat isi padu cecair. Okey, kita nak tengok macam mana kita nak gunakan alat tersebut, iaitu bika. Contohnya seperti bika tu lah, kita nak macam mana kita nak mengukurnya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.